wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surah 68. Surah 68, baris yang kelima daripada bawah. Surah 68 dan kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya, takut oleh barang siapa. Dan barang siapa sikit pengetahuannya, tadi sebut pengenalan, ini pula sebut pengetahuan. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit takutnya. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya ana akhwafukum lillahi ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Kenapa Nabi SAW menyatakan aku lebih takut akan Allah daripada kamu? Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang yang lain. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Dan bahawasanya ni ataf pada kata yang terdahulu, ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia. Dan bahawasanya ni, dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Pengenalan ni terjemahan daripada makrifat. Pengenalan ni terjemahan daripada makrifat, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifah dengan Allah dan sifat. Barang siapa banyak pengenalannya, banyak makrifahnya, tinggi makrifahnya, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, pengetahuan pula, pengetahuan tu ilmu, nescaya sedikit oleh takutnya. Sekali sebut pengenalan, pengenalan tu terjemahan daripada makrifah. Kemudian disebut pula dan barang siapa sikit pengetahuannya. Pengetahuan ni ilmu. Satu, mula-mula sebut makrifah, kemudian sebut ilmu. Dia makrifah ilmu, kalau pergi pada bicara dalam ilmu tauhid, dia lafaz yang muradif, satu makna. Mengenal dengan mengetahui satu makna. Dia makrifah lain, ilmu lain. Arafa ya'rifu ma'rifatan, alima ya'lamu ilman lain.
Antara makrifah, pengenalan, mengenal, ilmu, pengetahuan. Dia lain lafaz perkataan dia, tapi dipanggil lafaz yang muradif kalau pergi pada bicara dalam ilmu tauhid. Dia dipanggil lafaz yang muradif ni lafaz perkataan yang lain-lain tetapi satu makna. Dia panggil muradif. Lafaz yang mustarak, satu perkataan dia keluar lebih daripada satu makna, dia panggil lafaz yang mustarak. Satu perkataan tapi dia banyak makna. Lafaz yang muradif ni dua perkataan yang lain-lain tetapi satu makna. Biasa tugu saya buat contohnya, buahnya dengan buah kelapa. Kena tak? Buahnya, buah kelapa, perkataan lain. Lain lah, buahnya, perkataan dia lah. Kelapa, tapi makna yang sama. Bukan gitulah. Lafaz yang mustarak pula ni satu perkataan tapi banyak makna pula keluar. Apa benda kalau bahasa Malaysia kita? Satu perkataan tapi banyak makna. Kalau contohnya bahasa Arab istiwa, lafaz yang mustarak. Sebab apa? Ada belas makna. Istiwa makna ada belas makna. Dia panggil lafaz yang mustarak. Bahasa Malaysia kita ke apa? Satu perkataan tapi kena tengok tepat. Kalau perkataan ni duduk tempat ni, makna ni, perkataan yang sama duduk di tempat yang lain, makna lain pula. Apa dia? Buat nak kita bahasa Malaysia, tanya orang Melayu lah ke ni? Apa ni? Suka pula dah. Satu perkataan, kalau bahasa Arab banyak lah. Tu timbul khilaf-khilaf di kalangan ulama tu. Contohnya lah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayammumlah oleh kamu dengan sa'id yang bersih. Sa'id ni ada satu makna debu tanah. Ada satu makna sa'id ni barang yang ada atas muka bumi. Debu tanah ke, batu ke, tiang ke, dinding ke, latar ke, itu sa'idan. Maka timbul perbezaan di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, nak tayammum kena debu tanah, sa'idan. Mazhab Maliki dah tak syarat debu tanah. Debu tanah pun ya juga, batu pun ya juga, kayu dinding pun ya juga. Sebab apa? Sebab sa'idan dipanggil lafaz yang mustarak. Satu perkataan tapi dia banyak makna. Ni timbul khilaf ulama ni. Kenapa Qurannya satu tapi pandangan yang berbeza? Itu di antara. Kan kita orang awam ni akan timbul pertanyaan. Quran sutir, Nabi seorang. Mazhab yang muktabar yang hidup sampai sekarang 4 mazhab. Dahulu belah-belah mazhab yang muktabar. Yang hidup sampai sekarang 4 mazhab. Quran sebuah, Nabi seorang. Apa timbul 4 mazhab? Itu di antaranya. Betul, Qurannya satu. Tapi Allah berfirman, dia keluar bukan satu makna. Fatarabbasna li anfusihinna salah satu quru. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami, dia kena tunggu 3 quru. Quru ni, qar'in ni ada makna suci, ada makna haid. Qar'in satu perkataan. Makna dia ada. Lughah mengatakan qar'un tu tuhurun, suci. Ada qar'un tu haidun, haid. Mazhab Syafi'i kita 3 quru 3 kali suci. Mazhab Hanafi 3 quru 3 kali haid. Gitu je lah. Itu panggil lafaz yang mustarak. Itu nak tanya bahasa Malaysia kita. Apa benda? Kalau lafaz muradif itu betul boleh ni. Buahnya buah kelapa. Kalau tu saya sebut laginya, parang
dengan bajok apa dipanggil. Ada nama lain bagi parang? Golok. Parang lain, golok lain. Ada lagi mana saya ingat dah. Parang jugalah tapi dia ada perkataan lain. Jadi perkataan lain satu makna. Jadi balik kepada persoalan makrifah dengan ilmu, dia satu makna. Jazam, putus di hati, bertepatan dengan yang sebenar, berdalil. Itu makrifah, mengenal ataupun mengetahui. Satu makna. Sini disebut banyak pengetahuan, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit banyak pengenalan, barang siapa banyak pengenalan, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuan, jadi sekali pengenalan, sekali pengetahuan, sama je. Pengenalan makrifah, ilmu, makna apa ni? Jazam, putus di hati, sebenar, berdalil. Ini bicara mengenal, mengetahui dalam ilmu tauhid lah. Dalam ilmu fiqh lain pula makna dia. Jadi takut ni mengikut pengenalan, mengikut makrifah seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa banyak pengenalan, tinggi makrifah dia dengan Allah, nescaya banyaklah, tinggilah takut barang siapa akan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, sedikit makrifah dia, nescaya sedikit oleh takutnya. Hak ni bukan cerita ada ke tak ada makrifah. Pengetahuan itu permulaan agama. Itu permulaan agama. Itu ilmu yang pertama. Kewajipan yang pertama-tama atas tiap-tiap mukallaf adalah mengenal akan Allah dan Rasul. Ni kewajipan yang pertama. Jadi sekarang ni bicara ilmu yang ketiga. Ilmu berkaitan dengan sifat hati. Jadi pembicaraan ilmu yang ketiga ni orang yang memang ada makrifah permulaan agama. Tapi makrifah tu makrifah yang tinggi ke makrifah yang rendah? Makrifah tetap dah. Makrifah tetap dah. Tak ada makrifah permulaan agama. Tu semai puasa pun tuan tak terima tu. Makrifah permulaan agama itulah mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 itulah. Itu permulaan agama. Mengenal, mengetahui akan Allah dan Rasul. Mengenal dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 itu tetap ada. Tapi makrifah seseorang ni tak sama. Ada yang makrifah yang tinggi, ada yang makrifah yang rendah. Jadi takut akan Allah ni mengikut makrifah tadi. Dia sebut pengenalan ni tak berapa nak palu. Pengenalan ni dia kena makrifah juga. Makrifah bahasa Arab betul, makrifah bahasa Arab. Terjemahan dia betul lah, pengenalan. Kenal Allah, kenal Rasul. Tapi lebih jadi sebut makrifah. Jadi takut akan Allah mengikut makrifah. Makrifah tinggi, maka tinggilah takut akan Allah. Dan makrifah tu rendah sedikit, maka rendah sedikitlah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan bicara sifat-sifat kepujian yang lain. Taubah kita sama kedudukan. Nanti bicara sifat yang ketiga, khauf, pun tak sama kedudukan. Ada khauf bagi peringkat awam. Khauf bagi nanti dia akan bicara bab zuhur. Zuhur ada zuhur peringkat awam. Zuhur peringkat awam ni hak makrifah, hak awam lah. Makrifah ammah hak tetap dah tu. Adapun kalau makrifah dia tinggi, zuhur dia pun tinggi. Ada ni. Sama dengan sabar. Sabar pun sama. Kalaulah makrifah dia tinggi, tinggilah kesabaran.
Kalau makrifah dia rendah, rendahlah kesabaran. Syukur pun sama. Sebab sifat-sifat kepujian ni dia hak batin, hak dalaman. Hak batin dalaman ni dia menurut kepada hak makrifah iman masing-masing. Kekuatan makrifah, kekuatan iman masing-masing. Kekuatan makrifah, kekuatan iman masing-masing ni mari daripada amal-amal taat zahir. Tapi seiring dengan amal taat batin. Tapi bicara bab ketaatan zahir terlebih dahulu. Barulah pergi kepada bicara ketaatan batin. Nak bicara bab pelihara daripada maksiat, pelihara maksiat zahir dahulu, barulah pergi kepada pelihara maksiat batin. Dia punya sesunan lah. Tetapi antara zahir dengan batin ni seiring. Sebab tu dalam kitab Penuh Bagi Hati ni pembicaraan ilmu tasawuf, maudhu' apa ni, agenda, maudhu' apa agenda gitulah. Maudhu' bagi pembicaraan ilmu tasawuf adalah berkait dengan sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang jahat, sifat terpuji ataupun sifat yang tercela. Tapi dalam kitab Penuh Bagi Hati ni bicara 7 anggota zahir dahulu. Itu bahagian fiqh. Sebab nak menyampaikan kepada bicara hati, kena pelihara hak zahir, mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Selepas selesai bicara 7 anggota yang zahir, tidak sempurna pelihara 7 anggota zahir, melainkan kena pelihara hati daripada 10 sifat kecelaan. Tengok di awalnya Syekh Qadir Mandili menyatakan nak bicara hati, bicara hak zahir dulu, ia akan menyampaikan kepada bicara hati. Selesai bicara hak zahir, tak sempurna bicara hak zahir ni, melainkan kena bicara hati. Maknanya apa tu? Seiring. Cuma susunan dia gitu. Bicara bab taat zahir, bicara bab taat batin, bicara bab pelihara daripada maksiat zahir, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat 7 anggota zahir itulah, barulah pergi kepada bicara maksiat batin. Jadi nak pergi kepada bab berkaitan dengan hak sifat-sifat kepujian di hati ni yang bergantung kepada kekuatan makrifat iman, itu mari daripada hak amal-amal yang zahir. Amal zahir ni hak mudah, amal batin ni hak payah. Tapi apabila hak zahir mudah ni buat molek, dia akan dia akan menyampaikan kepada jadi comel hak batin. Sebab hak zahir mudah lah. Setakat semayang payah apa? Setakat puasa payah apa? Setakat nak baca Quran payah apa? Tapi dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Semayang payah. Semayang wajib lagi. Wajib tetap dah. Sunat. Payah apa semayang? Wajib tak cerita dah wajib dah. Sunat. Mudah je amal zahir. Baca Quran mudah je tapi dengan ilmu. Zahir mudah ni lah yang akan bawa kepada hak batin pula. Seiring tapi hak zahir ni akan bawa kepada hak batin. Sebab daripada amal zahir ni dia akan mengkuatkan dalaman. Bila kuat dalaman, seiring pula jadi hak taat batin ni akan jadi bertambah kuat. Dia gitulah. Tapi bukan kata dia kena hak ni dulu beres barulah hak batin aku ada. Sebab apa? Sebab hak taat zahir, semayang, puasa ni yang akan mengkuatkan makrifah iman ni hak ikhlas. Hak ikhlas. Tapi hak ikhlas apa? Hak ikhlas hak mudah ni. Mana ikhlas hak mudah? Nak pahala, nak syurga. Itu ikhlas hak mudah. Ikhlas hak tinggi kok nak redha Allah semata-mata lah. Tak ada lah nak cerita pahala syurga. Tapi yang mudah je, ikhlas mula-mula tu. Semayang nak pahala, nak syurga. Puasa nak pahala, nak syurga. Baca Quran nak pahala, nak syurga. Lepas tu
Capu juga ni dengan selain Allah. Capu banyak mana? Masih lagi berpahala. Kalau nak kepada pahala syurga lebih banyak daripada nak dunia pujian orang contohnya, berpahala gitu. Mana sikit-sikit akan menguatkan dalaman. Dalaman kuat, jadi ikhlas pun akan naik, khauf pun akan naik. Tu hak perjalanan agama. Maknanya daripada hak zuhud mudah ni lah, kena jaga molek. Lepas tu barulah dia akan pergi kepada hak batin. Hak batin, hak dalam bukan mudah, tapi dia mari dia hak zahir, hak mudah. Kita rasa mana semayang tu payah, puasa tu payah. Tak ada payahnya. Tak ada payahnya. Mudah je semayang, puasa, taat zahir. Tapi dengan ilmu lah. Dengan ilmu, bukan buat-buat, tapi ilmu. Tapi daripada hak zahir ni, dia akan pergi kepada hak batin. Jadi hak batin ni dia bertambah kuat, bertambah tinggi lah. Apabila bertambah kuat pengenalan makrifah, bertambah kuatlah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula bicara takut. Takut ni bicara kitab Minhajul Abidin, termasuk perkara ittirari yang kita tak boleh nak buat-buat ni. Yang kita nak kena tekannya adalah muqaddimah, pendahuluan kepada takut. Yang pertama, kena molek dosa dan pahala. Kena molek dosa akidahnya mana, dosa fiqh zahirnya mana, dosa batin tasawufnya mana. Lepas tu kena peringatkan sentiasa. Dosa ni sekecil-kecil dosa, balasan neraka, letak bara api di tapak kaki. Bukan api neraka ni, bara saja di tapak kaki saja, bukan bakar tubuh. Bara saja, bukan api neraka. Kemudian letak di tapak kaki saja, bukan letak di tubuh, tapi otak gelegor. Itu sekecil-kecil balasan api neraka bagi dosa yang kecil. Kena molek dosa pahala, balasan neraka untuk sekecil-kecil dosa. Kemudian kita boleh tahan tanggung kedok kesesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil muqaddimah, pendahuluan kepada timbulnya takut akan Allah Subhanahu wa taala. Mana pokok pangkal nak takut ni mari daripada ilmu. Batulah terdahulu didatangkan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya innama ada tu hasrin dipanggil. Hanya tak ada orang lain dah. Kita terjemah dengan innama sesungguhnya dah. Innama sesungguhnya. Innama hanya apa makna? Hak ni je. Itu panggil hasrin. Ada tu hasrin. Hanya takut akan Allah daripada segala hambanya oleh sekalian orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan. Hanya takut akan Allah daripada segala hambanya Allah. Takut ni oleh sekalian orang yang alim jua. Tanpa ilmu tak ada takut akan Allah. Tanpa ilmu orang ni orang sangat jara'ah dipanggil. Handalan, berani, debel. Jara'ah ni handalan lah, berani, debel. Nak kata pergi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah berani semaya, puasa, buat rupa taat. Lepas tu ilmu akidah macam mana? Berani semaya, puasa, buat taat. Ilmu fiqhnya macam mana? Hak ilmu tasawufnya macam mana? Ada ni. Ilmu dunia, perkara dunia pun kalau kita tak pandai, kita tak berani nak buat. Kerjaan dunia, kalau kita tak ada ilmu, kita berani nak buat, bahaya diri, punah barang,
Apa? Sebab kita tak tahu. Tu tengok orang buat, tengok tak jadi, kena belajar. Kan kita tengok buat kerja kan, okey, kamu ambil buat sama. Tak berani, bahaya. Dah kamu tak tengok lagi orang buat. Tak. Ilmu ni bukan ngetengok, dengan belajar sendiri. Kena belajar, bukan tengok orang. Lepas tu Nabi kata, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu tu dengan belajar. At-ta'allum dengan binatakallum. Kenapa belajar ni dia kena sungguh, sebab berpayah dalam bab belajar ni bukan mudah. Tapi ilmu kena belajar. Bukan tengok orang, rasa pandai dah. Dengar orang baca, rasa pandai dah. Dah. Jadi hanya sebenarnya takut akan Allah daripada segala hambanya oleh segala orang yang alim jua. Tu ya. Ada ni. Bila berani rokok sujud akidah, tak tahu betul ke akidah, tahu salah. Rokok sujud gitu je. Hebat. Dahlah dengan kita belajar ilmu dunia belah tahun tu, celek mata daripada budak lagi sampai ke dukung akak pergi bilik mandi, nak suruh mandi, nak pergi sekolahnya, mata dak buka lagi. Mata dak buka lagi, dukung pergi bilik mandi. Dukung pergi bilik mandinya. Balik tengah hari pula. Berapa tahun belajar ilmu dunia untuk sementara. Ilmu nak beribadah kepada Allah ni, dia kata pandai dah, belajar dah budak-budak. Ni kata orang hok ni. Orang yang sangat berani. Dia rasa pandai dah lah, kita nak belajar lagi mudah. Rasa pandai dia belajar, akhirnya satu benda pun tak tahu. Hok rasa pandai dah tu lah, pergi kat sekali, dah faham sutih habuk, dia kata tak mugi dah. Sebelum tu dia kata dia pandai, kawan dia ajak, tak reti sutih habuk, dia kata malah dah aku nak pergi, dia tak mugi. Ada macam-macam orang lah. Ada orang dia rasa macam pandai, kawan dia ajak, dia pun pergilah, ambil hati kawan. Maghrib itu dekat sejam tu dia ajar, satu benda pun tak tahu. Maka dia pun mula belajar sebab sedar dah diri dah pandai. Ada orang pula pasal lain pula, orang ajak belajar, mari belajar, dengar dia bengong, tak tahu apa ustaz tu mengajar. Walah mengajar fardu ain je, ajar fardu ain je, dia tak reti sekara, dia kata pening pada dengar, tak faham, dia kata. Lepas tu tersajak tak mari. Sebelum tu dia kata dia pandai, tiba-tiba tak faham sehabuk pun, mana dia tak pandai. Tapi tak ambur dah. Lepas tu nak buat amal, nak semayang, nak berjemaah, belajar tak ambur. Ni orang berani berlakon orang panggil. Tapi bahagian masing-masing gitu je. Bahagian masing-masing. Lepas tu tak boleh nak, itu semua ada hikmah belaka. Berlaku macam-macam orang ni, berlaku macam-macam. Kalau kita latar belakang yang sama, pendidikan dunia yang sama, taraf pendidikan dunia yang sama, tapi ni nak belajar ilmu agama, hak ni tak boleh belajar. Kadang-kadang adik-beradik pun hak ni gini. Kerana ilmu punya pasal, serapat-rapat kawan jadi renggang. Kerana ilmu punya pasal. Kenapa? Belajar fardu ain, kawan di bosan dengar renggang. Siapa renggang? Hak kawan rapat. Kawan rapat pula bukan hanya sekadar rapat. Kawan tu sendirilah yang pernah menolong dia. Tapi oleh kerana kawan yang menolong dia tu kemudian ni duk nasihat ilmu fardu ain. Ada ni. Dengan kawan hak berjasa dengan dia, tapi oleh kerana nasihat ilmu fardu ain jadi renggang. Pada ni tak nak terima. Batu perkara ni tak boleh fikir kau akal, kau tak logik. Sebab belajar ni wajib ijma' ulama' fardu ain ni. Tak belajar berdosa besar. Tak belajar ni macam tak semayang lah dosa besar, macam tak puasa lah dosa besar.
Tapi mani-mani tinggal belajar fardu ain hak besar-besar. Tak siapa pun, dia pelik hak besar-besar jahil fardu ain ni. Rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin haji umrah sunat, nak hidup mana? Hak dah sebesar ni. Tapi gitu pelik kata. Tak rasional dah. Dia punya fikiran tu macam mana dia punya fikiran? Sampai ke nasihat sesama sendiri pun tak masuk, bukan dibalok. Jadi Jawa mana? Tak Jawa, tak ada Jawa. Jadi tak macam dulu dah. Tak macam dulu dah. Cerita apa? Suruh belajar. Payah apa belajar? Dengar je. Boleh qada tu, alhamdulillah, belajar pula, dengar pula. Ada apa-apanya, tidak terjejas pun kehidupannya masing-masing. Tak jejas pun. Maghrib kau tak belajar, apa kerja yang kita boleh buat? Ada apa? Duduk saja je dengar berita gitu je. Bukan kata kau kalau maghrib tak mari belajar, buat kerja boleh duit waktu maghrib. Dah rehat je orang tak belajarnya. Tak ada boleh apa pun dunia, berehat je. Orang duduk masjid ni pun boleh berehat juga kalau kira. Tapi tak, kalau kita fikir logik akal. Tapi semua tu susunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah belaka. Jadi hanya sebenarnya takut akan Allah ni orang yang berilmu. Terutama sekali ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya ilmu untuk mengenal dosa dan pahala. Pergi pada amalan-amalan, maka amal itulah yang akan meningkatkan pengenalan makrifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan Allah ni mengikut akan makrifah. Makrifah tu tinggi, tinggilah takut akan Allah. Makrifah tu rendah, rendahlah takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana takut akan Allah ni mengikut, menurut pengenalan makrifah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih takut akan Allah daripada kamu. Kamu di sini siapa ni? Para sahabat radhiyallahu anhum yang masing-masing makrifah yang tinggi. Tapi setinggi-tinggi makrifah, makrifah Nabi lah yang paling tinggi. Maka takut Nabi lah yang lebih daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang makrifah dia tinggi, makrifah maqam baqa, apa semua makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi Nabi lah setinggi-tinggi makrifah. Nabi lah yang lebih takut kepada Allah daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa Nabi kata aku lebih takut akan Allah daripada kamu? Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya. Nabi yang lebih tinggi pengetahuan makrifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makrifah Nabi ni bukan hanya timbulnya makrifah Nabi ni, timbul takut Nabi ni. Sebab Nabi bukan hanya disampaikan berkait perkara gaib, bahkan Nabi diperlihatkan akan sekam perkara gaib. Sama telah lagi lah. Kan Nabi kan syurga, neraka diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemuncak, Nabilah satu-satunya yang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makrifah Nabi dengan Allah ni, Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabilah satu-satunya atas dunia. Malaikat Jibril tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam AS tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa AS, kalimullah, bercakap dengan Allah, tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi satu-satu yang dapat melihat zat Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Tinggilah makrifah Nabi akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di hari akhirah, ahli syurga bahkan di mahsyar pun dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Dia tu atas dunia. Atas dunia kalau ada orang mengaku dia melihat zat Allah dengan mata lendir. Oh, saya pernah melihat Allah dengan mata lendir lah. Berdosa kamu, bukan berdosa kamu, kafir terus kamu. Bukan berdosa sajalah. Saya tengok dah Allah Ta'ala dengan mata lendir. Berdosa? Dah. Kafir terus. Sebab apa yang melihat zat Allah hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi makrifah Nabi sallam, maka nabilah yang paling takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya, ini pun masih lagi atas pada bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia. Dan bahawasanya dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu satu kelakuan, satu sifat hati yang dipuji oleh syarak. Sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah menghimpun oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran akan 4 perkara. Akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Pertama, petunjuk, hidayah. Dan kedua, rahmat. Dan ketiga, pengetahuan. Keempat, redha daripadanya, daripada takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana keempat perkara lah himpunan kedudukan ahli syurga. Ahli syurga terhimpun keempat perkara ni. Ahli syurga terhimpun keempat perkara yang Allah Ta'ala kurniakan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pertama, petunjuk, hidayah. Dan kedua, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, pengetahuan. Dan keempat, redha daripada yang takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana telah menghimpun oleh Ta'ala akan 4 perkara ni bagi sekalian yang takut akan Allah ni, kerana firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ni artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka. Jadi nak timbul takut ni mari daripada ilmu. Bila takut maka dapatlah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat hidayah daripada Allah. Mari daripada ilmu pengetahuan, mari daripada ilmu pengetahuan, maka timbul takut akan Allah. Allah Ta'ala pun kurniakan hidayah, timbul kekuatan untuk mengerjakan ilmu, timbul kekuatan untuk mengerjakan, beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Itu petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala beri kerahmatan. Oh, dalam wak saya ni hudan wa rahmatan. Salah ni. Hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun dah. Wa rahmatun. Macam mana hak tu? Wa rahmatun. Oh, comel. Wak saya ni hudan wa rahmatan. Oh, tegarlah baca sana ni. Quran kena tegar.
Quran kena tegur. Kalau bukan ayat Quran salah bagi itu, baca dak kena dengan nahung tu, dengan sorok tak apa, senyum sudahlah. Hak Jawi je baca lacur, hak Arab nampaknya cukar cemaking juga. Ni ayat Quran. Salah bagi kena beritahu. Dia hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Betul tu? Betul dah. Hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat, kasih sayang daripada Allah bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka. Orang yang takut akan Allah akan dapat petunjuk, akan dapat hidayah, taufik dan hidayah daripada Allah, kekuatan untuk mengerjakan suruhan, kekuatan untuk meninggalkan larangan, dan akan dapat rahmat. Allah Ta'ala akan buat baik di dunia dan di akhirat. Atas dunia ni Allah Ta'ala murahkan rezeki, contoh itu kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ni bagi orang takut akan Allah. Dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terjemahan dia yang telah terdahulu. Terjemahan dia muka surat sebelah lah, yang telah terdahulu. Kalau orang sekarang ni mana? Kalau hak lepas dah telim dia. Dia telim dia. Tak telim apa-apa. Makna apa yang dibicara tu makna ada dah sebelum. Tak boleh apa-apa. Titik ke? Tu mana? Ataupun rojak halaman sebelah. Ke mana? Rojak halaman sebelah. Gitu. Dan sekarang ni ayat tu sudah ada dah sebelum ni kan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang telah terdahulu makna terlepas dah. Tu tengok semula lah. Itu pengetahuan yang Allah Ta'ala himpunkan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Mereka itu alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dan redha mereka itu alladzina amanu wa amilus solihat, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah Bayyinah. Yang demikian itu, zalika, yang demikian itu, yang demikian Allah Ta'ala redha daripada mereka itu, dan redha oleh mereka itu daripada Allah, yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu, yang demikian redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu redha daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang takut akan Tuhan. Jadi mereka yang takut akan Tuhan ni, mereka pasti akan beriman dan beramal soleh. Pastilah dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang takut akan Allah, pasti akan redha dengan sekian perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman beramal soleh, yang Allah redha, orang beriman soleh yang redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Ta'ala redha, mereka beriman redha daripada Allah. Ini bagi mereka yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala mari daripada mana? Mari daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu pasti akan beriman dan beramal soleh. Nak beriman orang soleh ni lah balik kepada ilmu hak mandatori, hak tetap dah. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ulang sama-sama pun tak apa. Orang kata apa pun tak apa, ulang je. Sebab itu asas dia. Hak tu hak kewajipan yang mandatori. Tak ada seduk ceritalah. Orang tak seduk ceritalah gajah rima apa. Maksud apa? Kita cakap kan. Tak seduk ceritalah gajah rima pun. Kalau fardu ain tauhid fiqh tasawuf ni kamu tak peduli, tak sedut ceritalah gajah rima pun. Gajah rima tu. Kena dia cakap gitu. Mana ceritalah hebat macam mana pun duk mengaku makam tinggi lah apalah, ceritalah berdegar-degar pun macam mana. Cerita takut akan Allah. Cerita macam-macam ni, kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih akan agama Allah, nak berjuang untuk menegakkan agama Allah, berdegar-degar punya cerita. Tapi kalau fardu ain tauhid fiqh tak sedap peduli, tak ada ceritalah. Kata ceritalah gajah rima pun. Hak tu hak mula-mula sekali. Hak tetap dah tu nya. Fardu ain tauhid tetap, fardu ain fiqh, fardu tasawuf tetap. Hak mana tu tak ada lagi dah. Tapi hak ning ni macam-macam heloh lah nak lari. Siapa aku boleh kata bukan kitab Minhajul Abidin saja hak ada. Lepas tu dah Al-Quran kan ada kan, dan Minhajul Abidin tekan ilmu tu bukan itu hak daripada Al-Quranul Karim. Baca Minhajul Abidin, tapi oleh kerana bab ilmu ni tak lepas. Tapi makam tinggi lah. Makam tinggi ni payah ni. Makam tinggi ni payah. Makam tinggi ni Ustaz kalau kira ilmu tauhid Ustaz ajar tu saya tak lepas Ustaz. Pegangan saya memang salah terang-terang Ustaz. Tapi saya berzikir bertarekah, guru saya kata saya ada makam tinggi. Duk ngaku apa lagi? Itu pasal dia cakap gajah rima lah. Tak ada lah tu. Makam tinggi, tertipu. Guru saya kata, guru kamu pun tertipu. Tapi dia tak nak terima hak ni. Akhirnya hilang juga. Dia nak tu juga. Hak makam tinggi tu juga. Walau dia mengaku akidah dia salah. Bila mengaku akidah salah, tanpa syariat Nabi boleh sampai kepada Allah. Tanpa syariat Nabi boleh naik makam tinggi di sisi Allah. Tanpa syariat Nabi boleh naik tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tak perlulah Nabi SAW sebagai Rasul. Maknanya cerita macam mana pun dan tambuh tu, dia punya dekor pada dekor. Dia punya apa? Silat gayung dia. Nak tepih kau tu, nak tepih kau ni. Ada orang dekor ni, pendekar kan? Mai kau ni dia tepih kau ni, mai kau ni dia tepih kau ni. Ceritalah wajib belajar ni, dia pusing kau ni, dia tepih juga. Dah pendekar tu dekor panggil tu. Tak apalah, duk ulang fardu ain tauhid fiqh tasawuf, sebut nasihat apa tak apa. Sebab apa? Hak tu payah nak lepas tu. Hak tu payah nak lepas. Hak tu saya baca Minhajul bin Haq malam kemarin tu. Aqabatun ka'ud kata Imam Ghazali. Aqabah yang sangat sukar. Tengok. Yang sangat sukar. Tapi sukar tak sukar pun nak capai matlub, mengabdikan diri ke Allah, tidak ada dalam melainkan dengan ilmu juga. Pada ni nak memutuskan, nak menyelesaikan, kata Mazali sangat sukar. Nak ibadah Pak Tuan tauhid fiqh tasawuf je pun Mazali kata sukar. Imam Ghazali kata. Akhirnya orang yang baca kitab Imam Ghazali pun dak turut juga hak Imam Ghazali, sama telah orang hak inti Imam Ghazali. Tu balik awal lah.
hak mengaku ahli sunnah wal jemaah mengikut mazhab Imam Ghazali, baca kitab Imam Ghazali, tapi dalam bab ilmu tak boleh nak turun. Pada itulah umbi dia. Tak ada tu, tak ada lah. Tak ada beriman bersoleh, tak ada takut akan Allah Subhanahu wa taala. Hanya senya takut akan Allah daripada hambanya adalah oleh orang yang alim jua. Tanpa ilmu tidak ada takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Nak dapat takut ni dengan dua perkara, dua jalan. Dua jalan ni lah asbab yang diwajibkan kepada kita. Adapun takut ni dia iktirar. Tapi dua perkara ni yang akan menghasilkan takut ni lah hak usaha asbab kita, hak wajib atas kitanya hak dua perkara. Bukan samalah dengan kitab Minhajul Abidin. Yang wajib pada kitanya muqaddimah takut. Kena dosa pahala, ingat balasan neraka berat kepada bagi orang yang berdosa, dan kita tak mampu nak menghadapi seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.